cap aku kan. Kau dapat dalam gulung ni saka sampai main. Kau mengata kau siap saka kau keluarkan. InsyaAllah. Yang betul dia seorang ahli perniagaan. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Saya terima Datin seperti sedia ada. Saya nampak dia cantik macam dulu. Budak sekarang muda lagi, cantik lagi. Tapi nyanyi tak sampai 5 minit dah pancit kot. Saya tahu macam mana saya nak jawab. Dan dia bukan dalam industri ni. Tak payah nak close up sangat badan ai. Tapi ai tengah tahan nafas ni tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, lupa ada tisu kat tangan. Ya Allah, tahu panas. Jangan tunjuk sangat panas. Sejuk ni. Sejuk. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua yang berada di sini. Bukit Jalil, apa khabar semua? Memang happening, saya dan juga Nat Zainal. Alhamdulillah. Rasa popular pula balik. Ya, memang. Nat sihat, Nat? Saya sihat, alhamdulillah. Hari ini Nat berdua ya menemani saya. Maknanya kita awal-awal ni bertiga. Saya, Nat dan juga baby yang berada dalam kandungan. Yes. Tak, awalnya pergi mana ni? Awal cuti, ada job kat Jepun. Terima kasihlah awal bagi job dekat saya. Ya? Okey, yang pasti kepada anda semua, tak kira lah yang berada dekat sini belum follow, boleh buka phone sekarang. Follow terus Instagram yang berada di rumah. Boleh follow juga Melody_TV3. Kerana bersama dengan kami ada banyak sangat cerita-cerita menarik, Nat. So maknanya dekat Instagram tu cerita yang sama apa kat sini ke lebih lagi? Instagram tu cuma dia bagi tahu petunjuk je. Petunjuk je? Kerana jawapan dia semua ada dekat sini. Faham. Jadi follow jangan tak follow. Okey, cerita yang pertama kita nak kongsi kepada anda. Dah awal-awal kita upload kat Instagram tu. Katanya pelakon jejaka handsome. Rapatnya Malaya dah nak berkahwin. Handsome. Bang, rapat sangat bang, segan aku bang. Siapa yang handsome sangat tu? Aku pula. Awak? Tak. Dah kahwin. Syahrul Rizwan katanya akan mendirikan rumah tangga tak lama lagi. Tahu cerita dia? Ada dengar-dengar lah. Dengar-dengar. Tapi dulu pernah syuting dengan dia, tak ada pula. Dengar. Tapi orang kata bakal dia tu cantik. Memang cantik. Comel, sopan, ayu. Kita dengar sendiri jawapan daripada Syahrul Rizwan. Saksikan. Umum tahu pelakon Syahrul Rizwan bakal menamatkan zaman bujangnya. Akan tetapi, tarikh pernikahan beliau masih lagi menjadi tanda tanya. Namun, ada yang mendakwa 16 September adalah tarikh yang menjadi pilihan pelakon ini. Benar ataupun tidak, kita dapatkan Syahrul Rizwan. Syahrul Rizwan, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Makin sihat sekarang ni. Makin berseri kan? Makin berseri. Pastinya ramai peminat you tertunggu-tunggu berita gembira ini yang mana umum tahu ataupun peminat-peminat you tahu berkenaan you bakal menamatkan zaman bujang. Tapi apa yang ingin mereka di luar sana tahu adalah tarikh majlis nikah yang bakal dilangsungkan. Apa yang kami dengar adalah pada bulan September. Betul ataupun tidak? Betul ke? Bulan September? Saya tak tahulah. Macam mana boleh tahu? Dengarnya 16 September. Adakah perkara itu betul? 16 September Saya tak tahu sebenarnya kalau kad tu dah tersebar sebenarnya. Tapi kalau benda tu yang dah tersebar, mungkin betul, mungkin tidak. Saya tak tahu. Mungkin kad tu yang dah diedit. Tapi mungkin juga benda tu betul. Nampak tak? Berahsia dulu. Tetap nak berahsia Bukan berahsia. Sampai masa nanti saya akan umumkan. Ada sebab-sebab tertentu yang saya have to keep to myself. Benda ni benda baik. Apa yang saya rancangkan insya-Allah akan jadi. Sekarang ni dalam perancangan juga. Sampai masa nanti kalau diizinkan Allah dan dipermudahkan segalanya, insya-Allah benda tu akan berlangsung dengan okey. Setakat ni macam mana agaknya persiapan perkahwinan? Semuanya dah okey ke? Rasanya kalau bulan September tu lagi sebulan lebih lagi lah jangka masa tu kan. Jadi macam mana agaknya? Persiapan dia kalau nak cakapkan, saya masih mempersiapkan diri saya untuk menjadi seorang suami yang baik dari segi rohani, fizikal, jasmani. Macam tu. Sampai masa nanti saya beritahu. Antara perkara yang menarik perhatian pastinya peminat you di luar sana bukan sahaja tarikh perkahwinan you, malah wanita yang bakal menjadi suri hati you. Yang mana dikatakan wanita tersebut adalah seorang model dan juga ahli perniagaan. Mungkin boleh kongsikanlah sedikit perkara baik ni. Berapa lama agaknya perhubungan tu berlaku? Secara jujurnya lah, sebab saya tidak mewawarkan benda macam ni. Saya nak melangsungkan sesuatu benda yang baik sebagai seorang biasa. Saya tak nak orang anggap saya sebagai seorang artis yang mana benda-benda macam ni harus diwawarkan. Saya pun manusia biasa, tapi disebabkan status saya sebagai public figure, ramai tumpuan kepada saya. Kahwinan ni adalah sekali seumur hidup. Saya nak rasa macam mana persiapan tu sendiri sebagai seorang biasa.
biasa, itu je. Percintaan kalau ikutkan percintaan saya lebih suka percintaan selepas perkahwinan. Amboi, saya mengenali dia lama tapi ada sebab-sebab yang tertentu yang menjarakkan kita orang. Lepas tu mungkin disatukan juga. InsyaAllah dia memang betul dia seorang ahli perniagaan. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Berhubung dengan majlis perkahwinan you yang bakal berlangsung, betul ataupun tidak you bakal melangsungkan satu sidang media untuk memberitahu tentang majlis pernikahan you? Sidang media tu nanti saya akan bagi tahu dalam masa yang terdekat lah. Saya nak kahwin, yes, benda tu betul. Tapi sidang media tu insyaAllah ada. Kita tengok macam mana nanti. Kalau ada sidang media tu nanti, saya akan panggil semua reporter untuk pastikan mereka dapat semua maklumat secara sama. Kalau jadi, saya akan panggil semua dan saya akan umumkan pada semua. Satu soalan terakhir, adakah benar 16 September adalah tarikh perkahwinan you? Awak kena pandang mata saya, tengok kejujuran dalam mata saya. Kejujuran di mata, tak, dahsyat. Nuaz nak kahwin, nak test lagi reporter Nat, kenapa? ya Allah Nat, aku hampir melakukan kesilapan yang besar. Apa dia? Ingatkan tu Fatah Amin dengan Sherry, rupanya bukan, ya Allah. Itulah pelik dia kata dia kenal girlfriend Syarul. Nasib Tak kenal. Okey. Itu orang lain. Okey, tapi sebelum kita cerita dengan lebih lanjut, diterbangkan khas dari Indonesia. Yes. Kita ada Reza Radian. Hai. Apa khabar Reza? Hello. Hai. Tu dia. Boleh cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Wah, Ya, Reza. panas kamu sekali ni ya. Panas ke? Panas banget. Ya. Seperti di aircon. Iya. Okey, pastinya kamu datang pada hari ini untuk mempromosikan Rudy Habibie. Setakat ni macam mana promosinya, sambutan di Malaysia? It will be released di Pawagam Malaysia 4 Ogos. Okey. Di Indonesia kita sudah release 30 Juni. Yeah. So now it's a second country that we're gonna release the movie. Yes. So what do you Saya think about sudah that? dapat tengok semalam. Macam mana boleh dapat tengok 4 Ogos Saya baru start? special. Saya dah tengok dulu semalam. You came to the gala premiere. Yes, 2 jam Right. lebih dan sememangnya memang best sekali of course. Lakonan dia memang power. Ya. Tanya. Tapi Reza mau tanya sikit, ini adalah kisah benar ya? Yeah, it's Mantan Presiden Indonesia. Mantan Presiden dari Indonesia, Pak Baharudin Yusuf Habibie. Yeah. It's our third president. Tapi story ini berawal daripada masa muda dari seorang sebelum Habibie berjumpa Ainun. Sebelum Habibie Prequelnya, berjumpa Ainun. kan? This is a prequel. Yeah. Okay. Menunjukkan bagaimana semangat anak muda untuk menggapai cita-cita. Yeah. Baik. Nationalism. Okey. The nationalism. Itu Yes. kita akan sambung lagi dengan cerita-cerita daripada Reza dan juga cerita Rudy Habibie ni. Tapi sekarang bagaimana pula permulaan percintaan di antara awal dan juga Syah Al-Yahya? Dah ada anak dah. Dengan cerita dia nak fokus pada Lara. Okey. Kan? Lepas tu ada juga cerita ni kalau baru betul Fatah Amin. Ni baru Fatah Amin dengan Sherry Ibrahim. Minta maaf ya. Okey, minta maaf ya. Apa-apa pun kita saksikan kisah benar mereka. Yes. Ini pun kisah benar juga. Saksikan. Sabtu lalu 23 Julai bertempat di Little Kingdom, Maju Junction berlangsung majlis ulang tahun yang kedua anak kepada pasangan Awal Asyari dan juga Syah Al-Yahya iaitu Lara Alana. Happy birthday Lara. Tengok tu meriah tau. Happy birthday to Lara. Happy birthday to you. Happy birthday Lara. Terima kasih. Thank you. Say what? Dia menyanyi. Sempena ulang tahun kedua Lara Alana. Apa yang diharapkan? Saya harap Lara tiba-tiba emosional. Harap Lara membesar dengan penuh kasih sayang. Kalau bukan sempurna pun cukup makan dan pakailah. Semoga dia sentiasa sihat dan sentiasa disayangi ramai. Saya seperti biasalah, kita mahukan anak kita membesar, sihat, dapat menyumbang sesuatu kepada masyarakat, kepada agama, kepada ibu bapa, kepada negara kita dan segala-galanya lah. Kita nak yang terbaik untuk Lara dan kita akan cuba berikan yang terbaik untuk dia. So, siapa saja yang melihat laman sosial Lara, Awal dan juga Syah, ramai
ramai sangat orang yang bagi kek untuk Lara. Jadi melihat ramai sangat orang yang menyayangi Lara sebagai ibu dan bapa, apa yang boleh dikatakan? Saya jealous lah sebenarnya. Mana ada orang berdiri ada 9K. Ada orang datang ke rumah, ada orang tunggu dekat depan pintu rumah, ada orang hantar kat kedai, kasih kat kawan-kawan. Banyak-banyak terima kasih. Tentunya terasa terharu. Ada yang tak mengenali kita tak pernah berjumpa sebelum ni, sanggup buat kek semata-mata untuk bagi kat Lara. Terima kasih banyak-banyak. Tak termasuk pula hadiah-hadiah yang diorang hantar kat rumah. Sesungguhnya kita rasa bersyukur. Bila tengok banyak kek diorang bagi, banyak hadiah, banyak ucapan, saya rasa macam alhamdulillah, saya terharu lah untuk someone yang kita tahu masih kecil, tak tahu dia ni famous sebab apa. Rasa macam ramai sangat yang doakan kita, rasa alhamdulillah. Itu je benda yang saya boleh cakap. Saya nak ucapkan terima kasih lah sebab dia orang sayang Lara macam anak sendiri je. Macam tu. Nampak tu? Nak ambil tangan cameraman. Ingat abang tu sama umur dengan dia. Kecil ke pula tu abang tu. Pengikut Lara di laman sosial Instagram dah mencecah 2 juta pengikut. Sebagai ibu dan bapa melihat ramai sangat yang nak mengikuti perkembangan tumbesaran Lara Alana. Apa yang boleh dikatakan? Orang-orang yang ikut Instagram Lara ni terdiri daripada berbagai lapisan masyarakat. Dari Malaysia, ada dari Indonesia, ada dari Turki, seluruh dunia. Korea pun saya tengok ada, bahasa Rusia pun ada. Lara ni dengan karakter dia yang bersahaja. Bila kita banyak post kat social media, orang dapat tengok cara dia dibesarkan, pergi sekolah, main, bekerja. Mungkin itu yang menarik minat orang. Sebagai parents, kita cuba untuk feed benda-benda yang baik. Followers dia dah 2 million sebab dia 2 tahun. Cik, tak adalah. Ramai yang ikut Lara dari kecil. Cara tak langsung orang nak tahulah apa Lara buat. Dia pergi photoshoot dengan mami dengan daddy, things like that lah. Lara ni bagi dia orang ketawa lah, penghibur dia orang lah. Komen yang saya baca tu saya rasa macam satu benda yang positif. Lara dah usia 2 tahun. Ada perancangan ke nak tambah lagi satu? Hello? Oh, tak ada call lah. Tak ada doktor call ke? Hello? Ya. Tahun depan. Kita tak nak ambil keputusan untuk ada anak satu lagi just because orang lain sudah ada anak satu lagi. Kita nak ambil masa yang kita ada ni untuk betul-betul spend dekat Lara, betul-betul tengok dia membesar, untuk curahkan 100% kasih sayang kat dia. Kita dapat bayangkan kalau kita ada satu lagi anak, nanti kita kena pecahkan kasih sayang tu. Saya tak sanggup nak tengok Lara macam share ataupun kongsi kasih sayang tu buat masa ini. Saya tak kisahlah, saya tak merancang kalau ada lah. Macam awak cakap lah, fokus tu pun belum tentu 100% lagi kat Lara sebab kita pun sibuk kan. Apa yang kita ada sekarang ni, kita memang betul-betul fokus dekat dia. Kalau ada, kita alhamdulillah. Tenap kita hari ni kita tak sangka kat 200 orang datang. Last minute tu invitation kita orang. Kita minta maaf kalau tak sempat nak layan ke ataupun tak terjumpa. Minta maaf banyak-banyak. Terima kasih kerana curahkan kasih sayang kepada anak kami yang seorang ni. Terima kasih banyak-banyak dan doakan yang terbaik. Bukan saja untuk Lara tapi untuk kita sekeluarga lah. Tak kisahlah ada yang suka ke yang tak suka ke. Bagi saya doa is the most powerful thing lah. Bila orang dah doa untuk anak kita, benda tu is a blessing. Terima kasih banyak-banyak. Tahun ini juga menyaksikan ramai juga pasangan pelakon artis yang mendirikan rumah tangga. Alhamdulillah, dan tak terkecuali kabarnya ada ura-ura mengatakan pasangan pelakon Fatah Amin dan Sherry Ibrahim juga akan menamatkan zaman bujang mereka pada tahun ini. Betul ke? Jom kita dengarkan penjelasan dari Fatah Amin sendiri. Saya terlibat dengan syuting filem saya, filem yang pertama. Sibuk jugalah, lepas raya pun ada syuting lagi. Plus komitmen Duta Syukur Selalu ni. Tahun ni rasanya yang paling sibuk kot. Macam mana itu kejaya kan, tugas saya buat yang sambil baik lah. Penting buat ikhlas lah. Hubungan Fatah dengan Sherry masih okey walaupun jarang berjumpa. Jarang jumpa, saya sibuk dengan syuting. Dia pun sama, sibuk dengan kerja dia. Tapi kami di bawah perusahaan sama, tak boleh elak lah. Kadang jumpa event. Adalah saya dengar ura-ura bakal melangsungkan perkahwinan tahun ni, betul ke? Nama pun ura-ura, tak ada. Belum, kalau ada apa-apa saya akan bagi tahu. Saya akan update lah, jangan risau. Mungkin orang suka tengok benda-benda yang baik kan, dengar benda-benda yang baik. Tapi insya-Allah kalau ada jodoh, ada rezeki, benda yang baik tu takkanlah saya nak sorok kan. Insya-Allah saya akan bagi tahu, saya takkan sorok. Percayalah cakap saya, please. Ke belakang ini jarang kita lihat Fatah atau Sherry datang bersama ke event. Adakah korang rasa kengangan kerja ataupun you all berdua tak boleh nak hadir sama-sama? Mungkin ada komen. Jadual tak sekali kot. Jadual saya pun lain. Saya syuting pun drama, filem lain, and then dia pun dengan melibatkan diri dalam dunia baru sebagai penyanyi. Dia pun ada bisnes dia sendiri. Mungkin tak ada lagi jadual yang betul-betul dua-dua free. Sebab tu orang tak nampak kami sekali dalam satu-satu event kot. Mungkin lah kot kan. Manager macam mana? Tapi macam pandang kiri kan. Macam betul tak aku jawab? Betul kan aku cakap? Betul. Bagaimana kerjaya seni terbaru Sherry? Macam you beri sokongan sebab kita pun tahu yang you pun dulu ingin menyanyi juga. Tapi Sherry sekarang dah menyanyi dulu kan. Macam you bagaimana? Saya memang tahu dia memang minat menyanyi sebelum dia berlakon lagi. Cuma dia tak dapat peluang tu. Bila dia dah dapat peluang, dia dah cuba ceburi bidang baru ni. I sebagai antara orang dekat dengan dia, of course akan support dia lah. InsyaAllah. Dengan cerita nak keluar single. Kita pula promote. Nak tanya dia lah, betul ke tak? InsyaAllah. Doakan yang baik-baik. Apa-apa saya akan bagi tahu. Tak ada jawapan perempuan. Semua jujur daripada hati kan. Saya pernah buat statement macam kalau dengar kat radio bukan main sedap lagi kan, tapi dengan live tolonglah. Tapi pun I rasa macam nak shift to berlakon, tapi
Selasa lalu 26 Julai bertempat di IM4U Central berlangsung majlis rumah terbuka IM4U FM berkolaborasi bersama dengan label Warner Music. Majlis turut dimeriahkan dengan kehadiran dan persembahan para artis antaranya Awi Rafael, Azlan, Alia, Yasin dan ramai lagi. Hari ini berlangsung rumah terbuka IM4U bersama dengan Warner Music. Jadi mungkin you boleh kongsikan serba sedikit. Hari ini adalah rumah terbuka IM4U yang pertama yang kita anjurkan dengan 250 rumah anak yatim dan juga rumah orang tua. Kita celebratekan raya dengan mereka. Kita nak meriahkan raya mereka. Hari ini juga special kerana kita merayakan dengan Warner Music. Adalah artis-artis tempatan Warner Music tengah perform sekarang. IM4U FM adalah radio untuk belia. Rangkaiannya adalah 107.9. Untuk hala tuju IM4U dan IM4U FM, kita nak merealisasikan lagi sukarelawan di semua kalangan muda di Malaysia. Apa yang menariknya adalah kolaborasi antara IM4U FM dan juga Warner Music. Apa yang you harapkan daripada kolaborasi ini? Kita harap kita boleh berkolaborasi dengan Warner Music atau label-label tempatan yang lain. Dengan kolaborasi macam ni, kita dapat meluaskan lagi raya open house kita. Kita boleh meriahkan lagi. 22 hingga 24 Julai lalu, rangkaian Radio Media Prima telah membawa penyampai radio dan beberapa orang wartawan bercuti ke Bali. Pelbagai aktiviti menarik dilakukan untuk melupakan seketika tekanan kerja di Kuala Lumpur. Memang best. Kita setiap tahun kita memang merapatkan hubungan kita dengan kawan-kawan di media. Tentunya bukan sekadar melanconglah percutian ini untuk sama-sama lebih mengenali penyampai-penyampai macam Isi baru join Hot and even Ivan from Fly FM pun datang sekali dan Iqbal from Cool FM. Kita nak sama-sama mengingatkan silaturahim, perhubungan. Tentunya kita nak mendengar komen-komen daripada para media kalau ada apa-apa perkara yang kita boleh baiki. Terutama macam Cool kan baru ditubuhkan. Jadi baru 3-4 bulan banyak lagi nak buat. Kita pun mendengar banyak-banyak komen daripada rakan wartawan sebelum ni. Jadi bila kita berkumpul macam ni, kita boleh dengar dengan lebih lanjut, 3 hari bersama, makan bersama. Tu tujuan kita semua datang ke sini. Secara ringkasnya, strategi rangkaian Radio Media Prima, kita sekarang ni banyak memberi penumpang kepada isi kandungan. Kreativiti tu masih perlu dicabar daripada semasa ke semasa. Di Cool kita ada Super Karoks. Jadi kita ada gabungan penyanyi 80-an, 90-an berganding bahu kan untuk berkaraoke. Kemudian kita ada Lawak Vaganza untuk Hot FM dan kita juga ada Fly 2K PD di Fly. Semua itu adalah sebenarnya isi kandungan. Benda macam tu semualah yang kita nak engage dengan pendengar. Tanggal 24 hingga 27 Jun yang lalu, Melody telah dibawakan khas ke Jakarta oleh Antena Entertainment untuk menghadiri malam gala filem Rudy Habibi, prequel dari filem Habibi dan Ainun yang mendapat kutipan pecah panggung 4 tahun yang lalu. Kau dan aku tak bisa bersama, bagai syair lagu tak berirama. Ilona, Woody is here. Halo. Setelah the highest box office Habibi dan Ainun, saya merasa bukan karena itu sukses kita harus bikin prequelnya. I feel that ini karakter kuat sekali, punya values yang sangat kuat yang bikin kita terinspire. Saya mau inspire people. Habibi ini karakter yang bisa jadi hero kita. Kalau Habibi Ainun kita ngomong love story. Kalau ini kita lebih ambil sebelum Habibi, siapa dia? Dia adalah Rudy. Rudy is nobody, yang dari zero dia become hero. Bedanya ini ngomong tentang Rudy has first girlfriend, cinta pertama sebelum ketemu Ainun, itu Ilona. Relation with the mother, relation with the father, itu yang kita angkat, belum diekspos di Habibi dan Ainun. Itu yang beda antara Habibi dan Ainun dan Rudy Habibi. Ini lebih dinamika, more young. Selepas kejayaan Habibi dan Ainun 4 tahun yang lalu, sebagai seorang pengarah, Mas Hanung mempunyai tekanan ataupun tidak untuk mengarahkan filem Rudy Habibi ini? Of course, tekanan ada. Habibi Ainun itu film yang sangat strong. Saya ada terlibat di situ, meski bukan sebagai pengarah, tapi sebagai produser. Tapi ruhnya, soulnya dari Habibi Ainun saya paham sekali karena saya ikut meng-create soul itu. Pada saat saya membuat ini, saya tinggal recall lagi, saya tinggal mengubah packaging untuk disesuaikan dengan lebih anak muda, lebih full color. Pak Habibi tidak hanya sekadar menjadi sumber dan inspirasi, tapi dia juga ikut terlibat. Dia datang di lokasi syuting, melihat proses syutingnya. Pada saat editing, beliau melihat editing itu, dia menentukan, oh ini dibuang, ini jangan dibuang, ini dipertahankan, ini bagus sekali. Sampai last minute sebelum kita berangkat ke Amerika untuk proses mixing, Pak Habibi menemani sampai makan sahur
kita. Wah, itu luar biasa. Saya ingin mendulang kejayaan lagi. Film ini tidak hanya tentang love story saja, tapi film ini tentang love kepada our country dan kepada siapapun yang akan menonton. Tidak hanya orang Indonesia, mungkin juga orang Malaysia. Bagaimana kita harus responsibility kepada our country. Ini film wajib ditonton karena film ini sangat menginspirasi. Semoga dari film ini banyak orang yang dapat belajar dan juga mendapatkan ilmu-ilmu baru dari film ini, karena saya yakin dari film ini banyak sekali anak muda yang akan semakin mencintai dan bangga akan negara mereka sendiri. Kamu diberi kesempatan berlakon dalam filem Rudy dan Habibie ini, apa yang kamu boleh katakan? Saya sangat senang, saya bersyukur karena ini suatu kehormatan juga untuk saya bisa berperan sebagai Ilona dalam film Rudy Habibie. Dan ini Habibie dan Ainun yang kedua, saya sangat bersyukur. Film ini mengajarkan tentang gigih dan semangat yang tinggi seorang Rudy Habibie, karena Rudy berhasil untuk belajar ke Jerman dan dia ingin balik ke Indonesia untuk membangun Indonesia, dan visi dan misi dia berhasil. Kita akan ke Malaysia tanggal 30 dan tanggal 31 Juli. Semoga di Malaysia juga akan menonton film ini dan akan mencintai juga ceritanya. Saya berharap ini akan menjadi film yang fenomenal. Terima kasih banyak. Saya mendapat tahu kan sebelum ini kamu menolak prequel filem ini kerana tidak mahu lagi membawa watak yang begitu berat. Kenapa agaknya kamu memilih untuk membawakan watak ini? Sebenarnya itu atas rekomendasi dari Pak Habibie himself asked me to play this role. Basically, I cannot say no. Saya bilang, okay, one thing that I promise you, I'm gonna perform a lot much better than the first one. Mendapat penghargaan sebegitu, Bapak Habibie sendiri memujuk ataupun meminta kamu membawakan watak dirinya. Apa yang kamu boleh katakan? Sebuah kehormatan tersendiri. I feel honored. He wants me to play him. Buat saya, that is very special. That one thing is already special to me. Filem Rudy Habibie ini mendapat liputan yang sangat besar di Jerman, masuk di akhbar-akhbar di Jerman. Jadi kamu sebagai seorang watak utama, apa yang ingin kamu katakan? I think it's because of Eyang Habibie he's an honor resident in German. Basically, to be covered by all media, that is very special. They appreciate that we're doing something there, and that is how they appreciate us. Sukses filmnya dan bisa menginspirasi begitu banyak anak muda, tidak hanya di Indonesia, di Malaysia, di Singapura. Buat penonton di Malaysia, go to your pawagam terdekat Anda. This movie is about to release. Happy watching and enjoy. பொசுக்கிற கூட்டம் அடிக்கிற அழிக்கிற எண்ணம் முடியுமா நடக்குமா இன்னும் அடக்குனா அடங்குற ஆளா நீ இழுத்ததும் பிரியிற நூலா நீ தடையலாம் மதிக்கிற ஆளா நீ விடியல விரும்பிடும் காபாலி Terima kasih. Masih lagi bersama kami di Betul. Jom Hey, man, why are you doing that? Challenge. You guys dah putih. I kena berlindung, you know. Oh, cannot. You get out from there. Alah. Get out. Okay. Sekarang kita ada 3 tetamu ya. Tadi seorang, sekarang 2. Okey, biar saya perkenalkan mereka. Allah, kita dia ada juga. Indah Permatasari. Cantik ni nama. Ya. Dan juga Chelsea FC. Chelsea. Bukan Chelsea Islam. Tu pakai shade su. Baik-baik ya. Oh, ya. Jangan tengok dah ada bini. Ya juga. Okey. Chelsea, dah berapa lama anda berlakon sebenarnya? Okey. Habis tak boleh tengok. Chelsea, macam mana berlakon bergandengan bersama dengan Reza? Apa yang boleh Chelsea kongsikan dengan pemirsa-pemirsa semua? Oh, pemirsa. Buat film ini sendiri memang ini merupakan kerjasama yang ketiga dengan Mas Reza. Dan ini film yang menginspirasi juga. Dan saya senang sekali bisa berperan sebagai Ilona Ionovska dalam film ini. Ini sebuah kehormatan juga buat saya. Dan bangga film Indonesia. Ya, bagus-bagus. Saya nak tanya dengan hero-nya ya. Sebab setiap kali saya tengok kamu muncul di filem, karakternya berbeza-beza. Dan kamu ada habit tertentu. Dan berapa lama sebenarnya nak hilangkan habit-habit tu untuk masuk ke watak yang lain? Untuk menghilangkan terus punya habit, makan waktu sekitar 2 minggu. 2 minggu? Ya. 2 minggu tau. Reza, boleh tak kamu lakonkan sedikit karakter Habibie? Yes. Di sini. Sebab saya menonton cerita Ainul Habibie melihat karakter Reza. Sekarang kita nak lihat siapa nak tengok Reza berlakon karakter Habibie. Sedikit sangat mencabar. Sedikit saja Reza. Lontarkan dialognya. Okey.
Come on Reza, come on, you can do it Reza. Come on Reza. Come Favorite on. line from this movie ke? Okay. Untuk para penonton di Malaysia, jangan lupa menyaksikan filem Rudy Habibi tanggal 4 Agustus di pawagam-pawagam terdekat anda. Yes, itu Rudy Habibi mempromokan filem dia. Tepuk sikit. Dahsyat. Okey, sekarang Indah lah. Indah memegang watak apa dalam Rudy Habibi ni? Saya menjadi Ayu. Ayu itu adalah perempuan anak keraton. Sesuai dengan karakternya. Waduh. Okey. Dan kemanapun Ayu pergi, dia selalu ada pengawal yang biasa disebut abdi dalam. Baik. Dan di sini yang serunya Ayu ini memiliki beberapa karakter nyata dan fiktif, dan di-combine menjadi satu karakter dan menjadi Ayu. Ayu. Nama Indah, karakter Ayu. Waduh. Kalau aku berlakon karakternya apa? Entahlah, komen kot. Nak tanya juga kan sebab Mr. Hanung, dia seorang yang terkenal. Macam mana dia di set, saya nak tanya. Adakah dia garang di set ataupun senang bekerja secara dengan dia? ringkas. Garang tak? Mas Hanung itu sangat disiplin. Makanya saya senang banget karena bisa bekerja dengan Mas Hanung karena dia memang punya gairah yang besar terhadap film Indonesia. Baik. Baik, galak. Terima kasih diucapkan. Garang sangat. Tapi saya rasa artis depan ni tak garang sangat. Dia comel sangat. Okey, apa pun terima kasih kepada Reza, kepada Chelsea dan juga Indah. Thank you very much. Terima kasih banyak. Happy watching for Malaysian people. Yeah. I hope you enjoy the movie. InsyaAllah. Jangan tenung saya lama-lama ya. Okey. Dia dah berkahwin. Kita ada cerita tentang seorang artis wanita katanya tak ada orang yang berani untuk mendekatinya. Ya Allah, dia tak garang sangat kan macam director tu. Kenapa orang tak dekati dia? Tak tahu dah lah, comel kan? Comel. Rugi. Okey, sekali lagi last untuk promosinya. Chelsea. Untuk semua warga di Malaysia, jangan lupa datang ke pawagam-pawagam terdekat tanggal 4 Ogos 2016 untuk menyaksikan film Rudy Habibi. Terima kasih banyak atas dukungannya. Terima kasih Indah. Kata-kata daripada kamu. Dah. Daripada kamu nak juga dengar kata-kata kepada peminat-peminat untuk Rudy Habibi. Untuk warga Malaysia, mari kita dukung film Rudy Habibi dengan datang ke pawagam-pawagam terdekat dan nonton film Rudy Habibi bersama keluarga dan teman-teman. Ramai-ramai ya. Tepukan untuk mereka. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih ya. Okey, sekarang ni baru betul. Kita akan saksikan cerita katanya tak ada orang nak dekat. Rugi tak ada orang nak dekat. Jom kita dekatkan cerita ini kepada anda. Mana kamera aku nak tengok ni? Mana kameranya? Saksikan. Alah, hai. Thank you. Selepas bercerai pada 2014, tidak pernah kita dengar gosip cinta yang membabitkan pelakon Saryanti. Ketika menemui beliau, Melody sempatlah usik-usik Saryanti tentang pengganti. Tak ada ke yang mendekati? Dan baru-baru ini juga Saryanti dikatakan dimasukkan ke hospital. Melody doakan semoga Saryanti kembali sembuh. Yang mendekati tu, dekat tu tak adalah dekat. Tapi ada juga orang yang nak kenalan tu, kalau kita cakap tak ada, nipu pula. Tapi setakat itu je lah. Kenapa agaknya, adakah you selesa bersendirian, membesarkan anak sendiri ataupun belum lagi terbuka hati untuk memberi peluang kepada jejaka-jejaka di luar sana untuk dekat? Tak adalah, mungkin kerana itu bukan prioriti untuk saya. Mungkin kerana saya dah ada anak. Anak-anak pun sedang membesar. Saya pun jarang ada masa untuk diri saya sendiri. Bila saya ada masa lebih, saya nak pergi memanah lah, nak pergi berkuda lah. Macam-macam benda lain yang saya prioritaskan dulu. Kadang-kadang saya pun tak merasakan itu satu keperluan. Bukan sekarang. Jadi sekarang ni memang you single lah ataupun belum lagi nak berpasangan? Belum. Bolehlah isi orang. Mungkin tidak. Mungkin belum. Tak ada. Belum lagi. Rasanya dah hampir 2 tahun juga kan you single. Kenapa agaknya tak memberi peluang kepada orang di luar sana untuk mendekati diri you? Bukan saya tak beri peluang. Mana ada? Tak ada pun. Tak ada yang datang? Tak ada. Tak ada. Saya memang uptight. Orang tak suka saya. Saya serius orangnya. Orang cakap, sehari ni kakak-kakak garang. Tak nak kenal dengan dia. Jadi orang di luar sana bila dengar ni bolehlah kot mula mendekati Saryanti lepas ni? Tapi tak tahu lagi lah. Cuba boleh. Dapat tak tahu lagi. Saya selesa dengan keadaan saya sekarang. Saya tak beri keutamaan. Kalau saya duduk seorang, tak tahu nak buat
buat apa. Mungkinlah saya akan fikir bila nak jumpa berganti ke apa. Tapi saya sendiri sangat sibuk. Hari-hari ada je benda yang saya nak buat. Kalau saya ada kelapangan, anak-anak pula nak pergi bercuti, jadual tu agak padat. Buat masa sekarang, you hanya fokus kepada anak dan juga berjaya sebagai pelakon. Buat masa sekarang, itulah dia hati-hati dan cinta saya. Terima kasih. Kalau ada peminat-peminat saya kat luar sana yang sentiasa mendoakan kebahagiaan saya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Saya nak ambil kesempatan ini ucapkan selamat Hari Raya mak saya dan datin. Tapi kalau hak saya katakanlah kalau saya seorang pembela, nak cakap apa? Syaitan mak datin seperti sedia ada. Saya nampak dia cantik macam dua-dua. Saya tengah syuting drama pertama saya untuk tahun ni, 7 Hari Mencintaiku untuk slot Akasia TV3. Bulan 1 sampai bulan 8 tu tidak ada drama ke macam mana? Memang tak ada drama, tapi I focus on different thing. Macam awal tahun I buat teater, focus on hosting raya masa bercuti. Lepas tu sekarang I tengah fokus drama ni lah. Semua orang happy, followers you, especially dekat Instagram semua mengucapkan tahniah dekat you. So bila agaknya kita boleh tengok Siti Salihah naik pelamin? Okay, yang tu kita masih dalam perbincangan kedua ibu bapa. Tengah tunggu je lah tarikh. Kalau kita tengokkan wajah jejaka itu, macam memang handsome. Selain daripada ketampanan wajahnya, apa yang menyebabkan Sally macam, okay, he's the one. First and foremost, dia punya personality lah. Dia ada great sense of humor. Dia seorang yang sangat kelakar, suka buat I gelak. And we always have an ongoing conversation. Sebab kita kerjaya lain-lain. Bagilah akal tu berkembang kan daripada dia. So, itu yang interesting lah. Chemistry is good dan kita sama-sama happy. Bila Sally dah mengaku dilamar dan menerima lamaran itu, jejaka-jejaka di luar sana mungkin yang mana patah-patah hati tu boleh move on lah kot kan? You guys have to move on. Ya, terima kasih sekali lagi kepada anda yang berada di sini. Ya terima kasih Allah, banyak-banyak. tepuk tangan untuk diri sendiri. Wah, di dalam kedinginan kita pada tengah hari ini. Kan? Mereka masih lagi terpacak berdiri. Alhamdulillah. Mungkin demi mereka berdua. Iyalah, ada bunga-bunga lagi lah. Alahai. Alahai. Awak yang Tak ada, sekarang ni saya yang peluk dia. Awak ada masalah? Sorry. Awak tahu dia peluk? Tahu, okey. Okey. Biasalah, kehidupan memang macam tu. Okey, ceritakan sikit sebanyak apa yang anda buat kepada penonton-penonton Melodi yang nak datang dekat Bukit Jalil pada hari ini. Silakan. Mic dia bunyi tak? Try. Okey. Ada. Ada. Okey, hari ni kita orang ada sediakan quiz, games. Lepas tu akan jual barang-barang untuk disedekahkan kepada tabung bersamamu. Alhamdulillah. So, sama juga kita orang dekat Bus Cakarama. So nanti datang jumpa kita orang kat sana ya. So Rohainis awak pula. Rohainis awak Awak saya. boleh cakap awak kan? Boleh. Campur je. Tak baik itu kata ganti nama kan. Awak tu manis, lembut bunyi dia. Okey. Sekarang ni kita nak tanya soalan-soalan yang tak nak panas lah kan. Melodi ni bukannya soalan-soalan panas pun. Tapi betul ke dengan Datuk Rik tak ada apa-apa? Betul, sumpah tak ada apa-apa. Nampak. Dengan awak ada apa-apa dengan Datuk Blue ke? Dia tak ada, dia dengan Kapten kan, Ustaz. So hari ni Ustaz ada datang ke tidak? Ustaz datang kejap lagi. Kejap lagi dia akan datang. Kejap lagi lah kan. Okay. So lepas ni apa next project selepas Kapten Ustaz Kapten? Sayangku Kapten. Sayangku Kapten apa-apalah. Next project. Lepas ni Nina akan penggambaran drama. InsyaAllah. Drama teli. Drama teli. Tengah sibuk lah ni lepas raya. Rezim curah-curah ya. Grab je semua sebelum jadi macam ni tau. Nanti tak dapat buat job. Rohainis pula lepas ni next project. Okey, sekarang ni sebelum tu saya nak promote drama saya dulu. Promote bagi. Untuk TV3 Menantu Tintong hari Jumaat sampai hari Ahad. Okey, selepas tu boleh sambung balik 8.30 TV9 bagaikan klip-klip. Yang Menantu Tintong tu macam nak perli aku je. Tintong. Mengaku ke Tintong? Baik, terima kasih. Anda boleh pergi balik dekat booth. Orang ramai kat sini boleh datang sekali lagi di booth. Cakarama. Baik, terima kasih. Terima kasih Rohainis, Nina. Okey, kita ada lagi cerita yang nak dikongsikan bersama dengan anda. Apakah cerita itu kita saksikan di Melodi sekarang ini? Bye.
Rabu lalu Melody bersama pihak karyawan berkesempatan berkunjung ke rumah pelakon Datin Nurmala Omar dan Datuk Zulkifli Zain yang dikabarkan kurang sihat ketika ini. Jika sebelum ini bulan April tak silap saya, kita dikejutkan Datuk mengalami lumpur di sebelah badan dan dimasukkan ke dalam ICU. Yang hari ini saya datang tengok Datin atas kerusi roda. Kenapa dengan kaki Datin? Saya tidur temankan Datuk kat luar ni. Jadi malam tu saya tidur dalam bilik, terjaga nak bangun. Masa bila pula saya tidur kat lantai ni? Wah, saya tidur kat katil kan. Tak apalah nak pergi toilet. Bila bangun, saya jijak nak pergi toilet, jatuhlah ke bawah. Kisahnya jatuh katil lah ni. Jatuh katil. Jadi doktor pun gelak lah boleh jatuh katil. Tapi jatuh katil Datin teruk sangat ni sampai masuk besi kan. Masuk besi kiri kanan, skru tengah-tengah. Doktor kata dalam 3 months, 6 months boleh berjalan lah kan, insyaAllah. Siapa yang menjaga Datin dan juga Datuk? Anak-anak kami. Anak ada 5. So mereka lah ada shift. Yang jaga malam, yang jaga siang kan. Kalau tak ada anak-anak tu tak tahulah. Keadaan Datuk sekarang macam mana dari segi kesihatan yang Datin nampak? Dia sekarang daripada mula-mula yang dia kena stroke tu, dia nak bangun tu a bit slow lah. Daya ni pun kurang sikit kan. So sekarang ni dia aktif sikit lah. Bangun pun anak-anak still dukung, tapi dia boleh push body dia juga. Waktu muda dulu Datuk dengan Datin boleh dikategorikan sebagai pasangan yang sangatlah romantik kan. Pergi ke event mana-mana pun sama-sama, pegang tangan. Jadi apabila dah jatuh sakit dua-dua macam ni, macam mana tengok suami dan suami tengok isteri? Pertama-pertama saya reda. Ini semua Allah yang dugaan, dia yang bagi. Bila hang tengok aku tengok hang, pegang tangan je lah. Pergi mana pun, pergi makan je lah. Dua-dua kat situ dengan wheelchair kan. Solat, minta ampun, minta maaf pada dia. Dia cakap, dia ni dosa-dosa kecil kita, Allah buang sikit-sikit. Alhamdulillah, walaupun sakit kan. Sakit kita terima. Terima kasihlah pada persatuan yang bagi bantuan pada kami. Alhamdulillah, syukur. Tadi pun karyawan bagi DJ Dave, bagi kat hospital Yusuf Aslam pun ada bagi juga. Alhamdulillah. So memang saya ucapkan terima kasih pada semua yang bagi bantuan pada kami. Saya simpati dengan apa yang berlaku terhadap Datin. Dan kalau tengok dia punya patah ni, orang kata cedera ni kekal. Kalau dia baik pun, dia tak macam dulu lah. Dalam apa sekalipun, saya terima Datin seperti sedia ada. Saya nampak dia cantik macam dulu lah. Dia baik. Dia baik. Saya yang kenal. Tapi saya dah minta ampun dan dia pun dah minta ampun. So kami kosong-kosong. Dah. Saya tahu macam mana saya nak jawab. Dan dia bukan dalam industri ni. Cuma saya sendiri rasa tak berapa selesa dengan terima kasih kerana masih lagi bersama kita. Maklum sajalah kita ni tengah buat live dekat pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil. Stadium Nasional Bukit Jalil kat sebelah tu je. Nampak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah rasa redup sikit. Alhamdulillah. Kami nak ucapkan jugalah terima kasih kepada anda yang dah hadir, yang belum datang, kawasan berdekatan boleh datang ramai-ramai, berjumpa dengan artis-artis dan juga selebriti kesayangan anda. Ada semuanya dekat Carnival Jom Hibur kita pada hari ini. Betul. Yeah. Tadi kita ada Nina datang set kita, ada Ruhainis, ada pelakon Indonesia promo cerita apa tadi? Rudy Habibi. Kerana Habibi. kami di sini juga dipertanggungjawabkan untuk membawa artis-artis tersebut kerana kita adalah rakan media untuk mempromosikan filem Rudy Habibi tersebut. Seronoklah semualah nanti boleh tengok free ya. Alhamdulillah. Tapi dalam keseronokan kita ada juga artis yang dikabarkan tak sihat. Alamak. Tak sihat. Tak sihat. Tapi ibu mengandung sihat ya? Saya sihat. Alhamdulillah. Lepas tu ada juga cerita minggu lepas Adi Putra dah pun buat PC yang mengatakan dia memang berkahwin 2. Betul lah. Betul, memang betul. Alamak. Dan hari ini kita dapatkan, kalau tak silap saya lah, kita dapatkan penjelasan dan juga sedikit komen daripada isteri kedua. Mungkin? Ada? Mungkinlah. Kalau tak silap lah. Kalau silap, Adi Putra punya komen. Okey. Lepas ni jangan buat PC-PC ya. Tak. Harap tak ada lah. Harap tak. Okay. Sekarang jom kita saksikan kedua-dua cerita Adi Putra dan juga Aida Jebat.
Pelakon dan penyanyi Aida Jebat baru-baru ini mendapat 5 pencalonan di dalam sebuah anugerah berprestij, Anugerah Planet Music untuk karyanya dalam bidang nyanyian. Tahniah, okey? Tapi kebelakangan ini, ramai peminat yang perasan akan tubuh badan Aida Jebat yang semakin kurus dan susut. Adakah kerana sakitkah? Ramai yang tanya saya, Aida kenapa kurus sangat? Dia risau. Tapi saya nak bagi tahu semua, jangan risau. Saya kurus disebabkan oleh watak yang saya sendiri. Dah 70% syuting filem, pinjamkan hatiku. Jadi another 30% saya akan pergi ke New Zealand 2 minggu dekat sana untuk habiskan. Jadi lepas habis saya dah boleh gemuk balik. Ramai yang komen kat Instagram tak habis-habis. Kalau berisi sikit lagi elok. Aida Jebat ni macam Aida sendiri menerima komen tu. Walaupun mungkin ada yang tak tahu kan Aida tengah berlakon satu watak ni. Bagaimana? Tak kisah pun sebab tu tanggungjawab, responsibility saya untuk bawa watak tu. Sebab kita sebenarnya dah buat makeup check. Saya rasa tak cukup jadi untuk watak tu sebab saya kena sakit dalam filem tu. Jadi kita pun trim lagi lah. Pengorbanan Aida Jebat lah. Boleh lah dikatakan. Sebenarnya artis yang lain pun ada pengorbanan dia orang sendiri. Tapi mungkin saya lebih ketara lah sebab selalu keluar TV kan, selalu pergi rancangan melodi. Jadi dia orang perasan lebih lah. Thank you so much pada semua yang ambil berat. Ada tak you takut macam mungkin bentuk badan you ni terlampau kurus? Ada apa-apa kesan ke efek ke? Ataupun Aida rasa saya sebagai Aida sebenarnya tak adalah di tahap membimbangkan? Tak membimbangkan. Cuma saya sendiri rasa tak berapa selesa dengan tak boleh kurus sangat. Selalu yang orang cakap. Tapi sebenarnya on screen kita akan nampak lebih cantik lah. Mungkin lebih sharp. Tapi mungkin lepas filem saya boleh naik 1 kg kot. 2 ke kan? Macam tak nak je. 1-2 boleh lah, insyaAllah lah. Sebab yang ni untuk lakonan kan. Kalau lepas ni sakit lagi, saya sakit lagi lah. You pernah ada situasi sebelum ini diragut. You ada tak risau selepas ini mungkin menjadi sasaran ataupun tatapan orang apabila you lepak di luar ke? Mungkin ada tak ambil satu langkah berjaga-jaga kau nak lepak di luar? Sekarang bila nak keluar, saya ada doubt sikit untuk keluar. Macam takutlah nak keluar seorang. Takutlah nak keluar berdua. Keluar bertiga dengan kawan pun boleh keluar tapi kena hati-hati. Guys, your phone jangan letak atas meja. Oh, okey. Dia orang pun cakap, kenapa kau aware sangat? Tak, sebab saya tahu perasaan situasi apabila barang kita tu dicuri orang kan. Jadi memang lepas ni semua hati-hati. Bila drive pun kena lock the door. Pada semua penonton Melody, berhati-hati. Kadang-kadang kita tak perasan pun orang tengah perhati kita. Itu yang terjadi kat saya. Ada tak terfikir nak ambil pengawal keselamatan ke? Nak jaga Aida Jebat sekenit ni? Mana ada. Tak ada lah nak ambil sampai bodyguard tu. Sebab kita biasa je kak. Jika minggu lalu Adiputra telah tampil secara eksklusifnya di Melody bagi menjawab persoalan tentang perkahwinan keduanya, dan hari ini Adiputra telah membuat satu sidang media bagi menjawab spekulasi kepada isu itu. Kita dapatkan Adiputra untuk memperjelaskan segalanya. Hari ini pun terwujud dan di rumah kediaman. Yang sering diungkapkan menjadi persoalan, adakah Adiputra sini berkahwin tanpa restu isteri pertama? Penjelasan daripada Adiputra. Antara isteri dengan suami harus dipertanggungjawabkan. Suami harus dipersalahkan. Tetap itu memang tak lari. Kalau mereka ingin tahu lebih lanjut, tu lebih kepada dalaman rumah tangga. Jangan memberatkan kepada kedua isteri saya, keluarga mereka, kerana mereka tidak bersalah dan ini bukan isu. Apabila cerita-cerita dan gambar Abang Adi tersebar, pelbagai spekulasi yang timbul. Ada yang mengatakan bahawa Abang Adi telah menjadi perampas kepada seseorang dan mengambil isterinya. Adakah benar Adiputra seorang perampas? Itu terpulang hak masing-masing nak katakan saya perampas. Tapi kalau hak saya, katakanlah kalau saya seorang pembela, nak cakap apa? Adakah abang kata abang seorang pembela disebabkan masa PC tadi ada seorang adik kepada bekas suami isteri kedua abang sekarang tampil yang mengatakan abang seolah-olah ada hubungan dengan bekas kakak ipar dia tu semasa abang dan kakak ipar dia masih lagi ada hubungan suami isteri? Kalau lihat daripada persoalan tadi, apa yang telah diviralkan, dia cuma nak jelaskan antara abangnya tidak bersalah. Mereka tidak ada di dalam industri kita. Tak perlu kita nak memberatkan apa yang beliau bertanya, sebab beliau bertanya cuma nak satu kepastian yang sah apa jawapan dari saya. Itu saja. Jadi macam mana pula bila abang katakan abang sebagai pembela lah, adakah macam abang menyelamatkan isteri kedua abang daripada mungkin hatinya dihancurkan ke apa ke? Maksud saya pembela ni akan banyak andaian. Perampas pun banyak andaian. Pembela ni saya cakap bererti sebagai seorang suami, seorang lelaki yang harus bertanggungjawab. Kalau lelaki mengharapkan wanita jadi pembela, maknanya wanita menjadi suami, suami menjadi isteri. Memang tak boleh pun. Jadi maksud pembela ini apa? Ketua keluarga.
Itu maksud saya. Bila di sidang media tadi, Abang Adi mengaku Abang Adi telah berkenalan dengan isteri kedua Abang Adi semasa dia masih lagi menjadi isteri orang. Tapi macam mana pula dengan anggapan orang-orang luar sana yang mereka mengatakan, yalah Adi Putra ni memang sukakan bini orang? Bagi saya, very simple. Apa dia nak cakap, cakaplah. Sebab bagi saya normal. Yang penting saya tidak mengusik orang, mengganggu orang. Buat baik pun tetap salah, buat salah pun tetap salah. Ada dakwaan yang mengatakan konon-konon Abang Adi kahwin dengan isteri kedua Abang Adi disebabkan kerana wang ringgit. Abang Adi ambil duit dia lah. Adakah benar dakwaan tu? Kalau di sini saya cakap jawapan saya tidak. Sebab kita berkahwin. Lain kalau kita skandal. Itu mungkin bunyi dia berbeza. Tapi perkahwinan tak boleh diperkotak-katikkan. Saya akan keluar daripada industri hiburan sebab saya tahu komen, review ke pertanyaan tidak akan henti. Tapi saya akan kekal dalam industri perfilman. Dengan menarik diri daripada industri hiburan, adakah itu boleh dikatakan sebagai melarikan diri daripada permasalahan-permasalahan yang mungkin akan timbul di masa hadapan? Keluar daripada industri hiburan ni adalah keluar daripada perspektif kontroversi. Manusia selalu dilanda atau diuji, bukan dilanda kontroversi. Setelah selesai sesi sidang media bersama Adi Putra, pihak media cuba untuk mendapatkan pula kenyataan daripada bekas adik ipar isteri kedua Adi Putra. Tapi kami langsung tak ada pun nak kira memburukkan ke nak cakap tentang Adi Putra apa, kami langsung tak ada post tentang dia. Tapi kenapa bila jangan Pada adik dia. Kita tak push. Kita tak push. Dia tak cakap apa-apa pun. Dia cuba bagi penerangan kenapa dia datang. Itu sahaja. Saya minta kat sini biar saya yang jawab. Awak tapi dek. Baiklah. Terima kasih. Tak ngerti. Mana? Siap. Kita tak panik. Seperti saya katakan tadi, kalau saya panik, saya mungkin nampak ketegangan. Kita pun tahu siapa yang tegang kat sini. Saya tahu macam mana saya nak jawab. Dan dia bukan dalam industri ni, dia tak tahu. Yeay, meriah, memang meriah. Alhamdulillah, hari terakhir kita bersama di bulan Julai, 31 Julai 2016 hari ini. So, di kesempatan ini nak ucapkan jutaan terima kasih lah kepada anda yang hadir dan kita sempat cukup seorang. Yang paling bersemangat tadi tiba-tiba berdialek Sabah di KL ni. Kita cakap boleh happening tak? Okey, bah, suara dia. Nama siapa ni bang? Muhammad Alif. Kenapa kat sini kau malu-malu pula? Tadi sikit punya ceria kau kat tepi tu. Abang dari pukul berapa ni bang datang ni? Dari pukul 10 hari ni. Daripada pukul 10 Okey, daripada pukul 10 dia dah ada kat sini. Pukul berapa agak-agak nak balik? Pukul 3 ke, pukul 4 ke. Janganlah awal sangat, ada konsert malam ni. Dekat sinilah, pentas ni lah kau akan beraksi. Abang, ni ada soalan Cebuk Emas ni. Okey. Berapa ratus selfie dengan artis dah hari ni je? Setakat ni yang dari melodi dia ada 5 ke 6 lah. 5 ke 6. So agak-agak berapa target? Kalau kita tanya budak-budak berapa yang dia nak duit raya, macam awak berapa selfie yang awak nak dengan artis-artis? Dengan Ruhaini dah dapat belum tadi? Tak sempat lagi. Tak sempat, boleh jumpa dia. Kenapa tak sempat? Agak-agak berapa ramai artis awak nak selfie? Semua artis lah. InsyaAllah. Semua artis kita berbilion. doakan awak berjaya. Dari Sabah? Sabah. Dah WhatsApp orang-orang Sabah yang awak nak masuk melodi? Dah. Okey, kita bagi awak peluang untuk cakap Mesti kepada rating kat Sabah tinggi. saudara mara semua yang tengah tengok awak dekat melodi sekarang ni. Apa yang awak nak sampaikan? Ya, terima kasih semua. Terima kasih kepada Melodi TV3 dan terima kasih kepada semua. Semoga dia happy. Okay. Memang popular lah kau lepas ni. Betul. Macam menang award dia speech dia. Tak Betul. apa. Okey, terima kasih banyak-banyak. Tak apa. Tunggu sini. Kau senyum je dekat TV. Tapi ni yang kita nak penonton yang sporting kan. Kami nak ucapkan juga terima kasih kepada semualah yang dah berada di sini. Daripada awal pagi macam, apa nama tadi awak? Alif, lupa pula. Datang tadi dengan siapa? Saya datang satu keluarga dah. Satu keluarga. Sekarang ni keluarga kau dah tunggu kat bawah pergi turun. Terima kasih. Okey, Nat, terima kasih banyak-banyak Nat. Terima kasih jemput saya. Saya pun bukan datang saja, saya ada booth juga. Ada booth juga. Bolehlah promote sikit alang-alang. Datanglah booth saya sebelah booth Mok Chun je saya jual produk saya. Ya. Mestilah jual produk sendiri kan. Tapi jual produk saya pula. Tu yang cantik berseri. Terima kasih Nat. Terima kasih. Minggu lepas Nat Zainal dah ada pun dengan kita dalam rancangan Yeka. So malam ni Yeka jam 10.30 malam, jangan lupa saksikan, okey? Okey. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi berdiri di atas kaki sendiri. Bakat sendiri. Bakat sendiri kan. Okey, bye.
saya mewakili pihak penerbit Melodi iaitu Michelle Wee ingin mengucapkan selamat berhujung minggu. Dan terimalah lagu ini daripada Ernie Zakri, Jangan Marah, khas untuk semua penonton Melodi dan TV3. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye. Perhatianmu